Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada rakan mahasiswa yang menyertai live pada pagi ini. Okey, jadi pada pagi ini kita akan sama-sama berkongsi mengenai inspirational talk bersama ikon alumni dalam mengantarabangsakan kepimpinan muda dan cabaran dan peluang. Okey, jadi daripada tajuk kita dah tahulah kita punya ikon alumni ni, kita punya panel ni adalah orang-orang yang hebat. Okay, jadi sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Arif Hakimi bin Johari daripada Diploma Undang-Undang Semester 5. Okay. Seterusnya saya akan memperkenalkan pada rakan-rakan mahasiswa kita punya ikon alumni kita yang mana memang orang hebat, latar belakang hebat. Okay. Jadi kita punya ikon ni, kita punya panel iaitu Hanif bin Abdullah yang berasal daripada kampung Pak Madah, Bukit Payung, Terengganu. Dan pendidikan awal beliau adalah daripada College Melayu Kuala Kangsar. Beliau juga merupakan alumni Universiti Sultan Zainal Abidin dan juga alumni American Council of Young Political Leaders. Okey. Abang Hanif, apa khabar Abang Hanif? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Hakimi kerana menjemput saya pada pagi ini. Okey, sama-sama. Boleh saya ni bahasakan abang? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey, jadi kita punya sesi kita pada pagi ini saya santai je. Kita relax-relax, tenang-tenang. Boleh sambil hirup kopi. Okey. Okay. Jadi Abang Hanif sekarang ni bertugas sebagai seorang konsultan pembangunan antarabangsa bersama firma antarabangsa terkemuka DI Global yang berpangkalan di AS, betul? Ya, betul. Okey, jadi Abang Hanif ni juga merupakan seorang yang aktif dalam arena politik dan dia punya pelibatan aktif ni bermula daripada sebagai seorang aktivis dan sebagai pemimpin pelajar, pemimpin universiti, bermula daripada tahun 2005 hingga 2007, iaitu sebagai Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin dan pengerusi Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan. Okey, kita tahulah Abang Hanif ni memang seorang yang hebat, seorang yang memang boleh di-ikonkan. Betul. Okey, jadi pada pagi ini kita akan sama-sama nak berkongsi, kita sama-sama nak dengar perkongsian daripada Abang Hanif. Okey, jadi soalan saya yang pertama, boleh tak Abang Hanif ceritakan perjalanan bagaimana daripada asalnya daripada kampung Pak Madah, Marang, Terengganu, daripada orang-orang biasa sehingga langkah demi langkah menjadi seorang yang lebih hebat, iaitu pernah menjadi fellow di United States State Department dan kini bekerja dengan sebuah firma antarabangsa. Boleh tak Abang Hanif kongsikan kepada rakan-rakan mahasiswa dan juga kepada saya bagaimana perjalanan Abang Hanif langkah demi langkah menuju kejayaan? Baik, terima kasih saudara Hakimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasihlah pertamanya saya ucapkanlah kepada Pusat Alumni Universiti Sultan Zainal Abidin kerana menjemput saya pada hari ini. Alhamdulillah, saya diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk memberikan sedikit perkongsian berkenaan dengan perjalanan saya. Sudah tentulah perkongsian ini saya harapkan akan diambil manfaat oleh mahasiswa UNIZA pada hari ini dan juga pemimpin mahasiswa di UNIZA. Daripada soalan Hakimi tadi, mungkin saya boleh bermula dengan cerita sedikit berkenaan dengan latar belakang keluarga. Saya sebenarnya dilahirkan di Perak, tetapi mak ayah saya ni memang orang Terengganu lah. Jadi kalau hari ini saya terlajak cakap Terengganu tu, harap-harap dimaafkanlah ya. Jadi kampung Pak Madah ni dah kampung sebelah ayah saya, dan saya dibesarkan di Kuala Lumpur, tapi pada tahun 1996 saya 1994 berpindah ke Terengganu
di Kampung Pak Madah, dan keluarga saya masih berada lagi lah di Terengganu. Saya dapat pendidikan di Kolej Melayu Kuala Kangsar. Asalnya Form 1 hingga Form 3 ni saya bersekolah di Sekolah Ibrahim Fikri Kuala Terengganu. Kemudian selepas PMR saya mendapat tawaran untuk belajar di MCKK. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya sebenarnya. Sebelum saya melanjutkan pelajaran di UNIZA. Jadi cerita di Universiti Malaya ni sebenarnya even rakan-rakan saya ramai tak tahu. Sebaik saja selepas SPM saya mengikuti kursus building survey di Universiti Malaya, tapi oleh kerana masa saya di Universiti Malaya tu saya terlalu aktif, terlalu aktif, dan kadang-kadang kelas pun saya agak nakal di Universiti Malaya. Kelas pun kadang-kadang ponteng, dan mungkin oleh kerana minat yang sangat mendalam dalam gerakan mahasiswa tu, sehingga menyebabkan saya leka dan saya tidak berjaya tamatkan pengajian. Jadi itu adalah kisah jatuh saya selepas daripada saya keluar daripada MCKK. Walau bagaimanapun, selepas saya mengambil pelajaran, it's a good lesson learned lah daripada kepada saya. Saya bangkit kembali, kemudian saya memohon untuk masuk ke KUZA. Sebelum masa itu dinamakan Kolej Agama Sultan Zainal Abidin lah, dan diterima masuk untuk mengikuti diploma dalam bidang TESOL. Dan daripada situlah saya belajar bangkit semula, belajar daripada kesilapan yang dulu. Dengan sokongan daripada keluarga. Saya ingat sokongan daripada keluarga amat penting lah. Saya sebagai anak sulung pun banyak perlu memberikan tunjuk ajar dan juga teladan kepada adik-adik saya. Saya bangkit kembali, tamat pengajian, dan jurus selepas graduate, selepas daripada tamat pengajian di UNIZA, saya terus diambil bekerja bersama dengan pejabat Menteri Besar Terengganu. Jadi Syahdu Hakimi mungkin dah ceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang saya. Itulah permulaan kerja saya. 15 tahun saya berada dalam bidang perbuatan dasar awam. Saya berada dalam arena politik, dan saya juga pernah juga membina perniagaan sendiri bersama dengan rakan saya. Dan kini akhirnya saya sekarang berkhidmat di bawah satu firma konsultansi DI Global yang berpekalan di Amerika Syarikat, tapi DI Global mempunyai pejabat di Kuala Lumpur, dan saya banyak menguruskan projek-projek berkaitan dengan pembangunan antarabangsa bersama dengan kerajaan Malaysia, dan juga gerakan civil society atau gerakan pertubuhan NGO di Kuala Lumpur. Jadi itu secara ringkaslah perjalanan saya. Saya rasa yang paling penting daripada kisah hidup saya ni ialah bagaimana kita mampu untuk bangkit semula, dan yang penting ada sokongan daripada rakan-rakan dan keluarga lah untuk kita terus melangkah ke perjalanan yang lebih jauh. Okey. Tadi Abang dah kongsikan dengan kita dia punya jatuh bangun dia, di mana dia pernah belajar di UM, dah jatuh dia, dah ada bangun dia. Okey. Jadi sekarang Abang Nif, pada era sekarang kita dah tahun demi tahun kita dah lebih maju dengan teknologi, lebih maju dengan internet. Okey. Kita sudah terdedah dengan dunia secara maya melalui internet. Okey. Jadi saya nak tanyalah dekat Abang Hanif, apa perlunya antarbangsaan ni lagi? Okey, saya rasa soalan tu sangat relevan Kimi, dalam konteks kita bercakap tentang dunia yang semakin lama semakin global. Walaupun konsep globalisasi ini bukanlah konsep yang baru dan telah diperkatakan sekian lama. Dan dengan cabaran pandemik sekarang ini telah menguji semua negara-negara untuk melihat kembali berkaitan halangan-halangan globalisasi, termasuk
imigrasi, termasuklah juga dengan perdagangan dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan terbentuknya perkembangan arus politik dunia, arus ekonomi dunia dan arus sosial dunia pada hari ini. Jadi kalau kita nak membicarakan tentang soal pengantarbangsaan ni, satu perkara yang saya ingat cukup penting untuk kita ulas ialah apa pentingnya pengantarbangsaan ini. Apakah sebenarnya dimasukkan dengan pengantarbangsaan? Sebab saya kira pengantarbangsaan, kalau kita bercakap dalam konteks mahasiswa di universiti, ialah bagaimana kita boleh meningkatkan marketability ataupun meningkatkan keyakinan diri untuk berhadapan dengan dunia luar. Bila kita cakap dengan dunia luar, kita bukan sahaja keluar daripada universiti dan itulah kita berhadapan dengan apa saja yang berlaku dalam negara, tetapi di luar negara juga. Sebab Saudara Hakimi ada menyebut tentang akses kepada internet, dan akses kepada internet itu telah membuka peluang untuk kita mengetahui sebanyak mungkin berkenaan dengan isu-isu semasa. Dan pada hari ini juga kita mampu menggunakan internet untuk meningkatkan kemahiran dan meningkatkan pengetahuan. Jadi dalam soal itu, adakah exposure diri kepada internet itu mencukupi kalau kita nak bercakap berkenaan dengan konsep pengantarbangsaan? Satu perkara yang saya mesti sentuh ialah pada hari ini IPT kita juga telah mengorak langkah berkaitan dengan usaha pengantarbangsaan ini, dan termasuklah saya ingat pada mana-mana universiti pun, termasuklah UNIZA telah banyak menghantar pelajar-pelajar ke luar negara, dan ada juga projek-projek daripada persatuan-persatuan pelajar yang mana mengadakan satu lawatan ataupun membuat lawatan sambil belajar lah ke luar negara, universiti di luar negara, dan membina networking dan jaringan bersama dengan pihak luar. Dan saya kira itu adalah satu langkah untuk mengantarabangsakan mahasiswa, tapi kita tidak boleh kata terhad kepada itu saja, kerana proses pengantarbangsaan ini cukup luas. Ia termasuklah kalau kita bercakap dalam aspek membina keyakinan diri, kita bersosial, kita berkenalan dengan mereka yang berada di luar sana, sama ada di negara-negara ASEAN, di Thailand, di Indonesia dan sebagainya, ataupun di benua lain, di Eropah, di Amerika, di Jepun dan Korea. Jadi sosialisasi ini adalah penting untuk kita memahami perbezaan budaya, untuk memahami perbezaan sejarah masing-masing. Dan sudah tentulah apabila kita berinteraksi secara sosial ni, apa yang kita pick up ialah dari segi aspek bahasa, dan satu faktor penting dalam pengantarbangsaan ini tidak lain dan tidak bukan ialah penguasaan bahasa Inggeris. Sungguh pun begitu, hari ini orang cakap tentang penguasaan 3 bahasa. Jadi bahasa Inggeris hari ini kata mesti menjadi salah satu bahasa yang wajib bagi saya untuk kita semua kuasai. Dan setelah beberapa tahun kita belajar bahasa Inggeris, sejak daripada zaman sekolah rendah sampailah ke universiti, jadi kita bayangkan berapa tahun kita belajar bahasa Inggeris. Tapi saya lihat mungkinlah dari segi budaya setempat, mungkinlah dari segi keyakinan diri menyebabkan kita masih lagi berhadapan dengan halangan untuk berpraktis dalam bercakap dalam bahasa Inggeris. Saya ingat lagi kalau di Terengganu khususnya, kalau kita cakap bahasa Inggeris dalam kelas, barangkali orang kata orang Terengganu kata gong lah. Jadi orang kata itu satu perkara yang sepatutnya kita cuba atasi. Kita perlu mengubah minda dan fikiran. Kalau kita nak maju ke depan ni, kalau boleh mindset kita kena diubah supaya kita mampu untuk berdepan dengan cabaran. Kalau mindset kita tak berubah, memang sukar kalau kita nak membina keupayaan diri, bukan saja dari aspek bahasa tapi dalam pelbagai aspek lain.
Jadi selain daripada bahasa Inggeris, hari ini orang bercakap tentang penguasaan bahasa Mandarin dan pelbagai bahasa lain. Jadi aspek bahasa itu meningkatkan employability seorang mahasiswa lah. Yang kedua saya ingat adalah cabaran dari segi global workforce. Banyak syarikat-syarikat daripada luar negara membuka pejabat di Malaysia. Jadi multinational company ini sudah tentulah mahu mencari bakat-bakat di dalam negara. Dan apabila saya lihat pengalaman saya, contohnya dalam pejabat saya sendiri, hampir 80% adalah graduan daripada luar negara. Ada rakan saya yang graduate daripada King's College, ada rakan saya yang graduate daripada National University Singapore. Jadi local graduate tu kurang dalam multinational company. Saya tidak pastilah, saya tidak ada melakukan sebarang kajian dan sebagainya, tapi saya kira ini satu indikasi yang mana local graduate ni sebenarnya mampu untuk bersaing, tetapi ada satu proses yang perlu dilalui supaya marketability seorang graduan itu meningkat. Jadi apa yang saya maksudkan proses itu ialah semestinya proses mengantarabangsakan diri dengan kaedah-kaedah, dengan cara dan strategi, dan mungkin saya boleh ulas lebih lanjutlah selepas ini. Okey, jadi apa tu? Anis beritahu kita mengenai antarbangsaan. Di seterusnya, kita mahasiswa ni di alam pekerjaan, apa yang penting adalah beberapa ciri, iaitu kebolehpasaran. Okey, sejauh mana pengantarbangsaan membantu meningkatkan kebolehpasaran mahasiswa di alam pekerjaan nanti? Okey, Akimi, seperti mana saya kongsi tadi, pengantarbangsaan adalah satu proses dan bukannya satu pengakhiran. It's not an end in its means. It's a process. Jadi bila kita bercakap tentang proses ni, yang pertamanya ialah pengantarbangsaan ialah satu proses untuk expose diri. Yang kedua ialah apabila kita expose diri itu, kita akan bertembung dengan perkara-perkara baru. Sama ada kita terima atau tak terima perkara baru itu ialah bergantung kepada bagaimana kita berhadapan dengan new knowledge, new challenges ataupun new cultures. Ada yang kalau kita tak biasa, mungkin kita selesa di dalam kepompong sendiri. Apabila kita berhadapan dengan budaya baru, jadi kita akan rasa inferiority complex tu. Dan barangkali bila kita berada dalam satu kumpulan pelajar antarabangsa yang mana ada pelajar daripada Eropah, ada pelajar daripada Jepun, daripada Amerika dan daripada negara lain, kalau kita ada inferiority complex tu, kita tak mampu untuk meletakkan diri kita, untuk positionkan diri kita, untuk kita berinteraksi dengan baik dan mengambil peluang untuk membina hubungan dan networking. Sebab saya kira pengantarbangsaan ni salah satu perkara yang penting ialah dari segi networking. Mungkin saya boleh kongsikan pengalaman saya. Pada tahun 2016 saya dihantar oleh kerajaan US untuk melalui satu latihan di California, di mana saya mendapat sikit latihan dari bidang urus tadbir, governance dan juga pentadbiran kerajaan, dan seorang senator daripada Amerika memberi tunjuk ajar dan didikan kepada saya lah. Dan sehingga hari ini saya masih lagi berhubung dengan beliau, kerana kerjaya saya masih lagi berkait dengan bidang urus tadbir dan juga bidang pentadbiran awam. Dan daripada situ saya kira networking ni yang kita mahukanlah networking yang berterusan dan berpanjangan, yang mana kita boleh mengambil manfaat. Itu yang mustahak. Kebanyakan yang saya lihat bila kita membuat networking ni, kita gagal untuk manfaatkan networking tersebut, walaupun kalau kita pergi ke satu-satu majlis ataupun satu-satu program, kita bertukar kad
atau bertukar alamat Facebook. Tapi soalnya ialah bagaimana kita nak mengambil manfaat daripada pembinaan jaringan tersebut. Jadi saya rasa itu adalah sesuatu yang perlu diberi latihan, perlu didedahkan dengan cara bagaimana untuk maintain relationship tersebut, dan dengan relationship tersebut tu akan membuka peluang kepada kita, bukan saja peluang pekerjaan tapi peluang-peluang lain lah kalau nak sambung belajar selepas pada satu tempoh. Tapi saya nak berbalik kepada peluang pekerjaan tadi, sebab Saudara Hakimi ada sebut tentang employability. Bila kita bercakap tentang marketability, saya kira dengan adanya networking tersebut, kita boleh dalam perkataan yang lebih sesuai ialah positioning oneself untuk berada one step ahead daripada orang lain. Sebab hari ini dunia sangat kompetitif. Bukan saja orang melihat kita punya CGPA, bukan saja orang melihat kita daripada universiti mana, tetapi orang melihat lebih daripada itu, dari segi bagaimana kita positionkan diri lah. Saya ingat Saudara Hakim mungkin faham apa yang dimaksudkan dengan position oneself tu, supaya kita lebih orang nampak. Exposure adalah satu aspek, tapi pada masa yang sama orang nampak kita lebih ke hadapan daripada orang lain. Jadi itu adalah antara yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan berkaitan antara pengantarbangsaan dan juga employability lah. Okey. Jadi apa yang abang tahu, pengantarbangsaan ni dia berkaitan dengan networking. Jadi kita nak cari networking. Jadi kalau rakan mahasiswa nak tahu, kita punya abang Hanif kita, dia merupakan fellow United State Department di bawah Inisiatif Pemilihan Muda Asia Tenggara, dan juga pernah menjalani latihan dalam bidang urus takbir dan legislatif di bawah Senator Amerika Syarikat Benjamin Allen dan Kerajaan California. Itu di peringkat luar negara. Di peringkat dalam negara pun ada juga. Iaitu pernah berkhidmat dengan pejabat Timbalan Perdana Menteri Besar Terengganu dan Exco Kerajaan Negeri Terengganu. Okey. Kita nampak networking ni penting untuk kita mengantarabangsakan diri dalam kebolehpasaran graduan di alam pekerjaan nanti. Okey, jadi soalan saya yang seterusnya. Dalam nak mengantarabangsakan diri perlukan sumber kewangan yang banyak. Okey, sebab kita tahu, kita sedar tak ramai mahasiswa daripada kelompok yang sama. Bagi kita ada B40, M40, T20. Kita tak berada di kelompok sama. Dan bukan semua orang mampu menjelajah dunia. Okey, jadi boleh kongsikan tak apa cara dan peluang yang ada untuk mahasiswa-mahasiswa mengantarabangsakan diri? Okey. Di awal tadi saya ada kongsikan berkaitan dengan projek-projek daripada mahasiswa dan universiti juga ada juga bagi support kepada projek-projek ini supaya pelajar keluar untuk buat lawatan ke luar negara sebagai satu proses pengantarbangsaan. Tapi hari ini sebenarnya kalau saya boleh kongsikan begitu banyak peluang-peluang, antaranya ialah seperti di bawah kerajaan US ada perkenalkan satu program yang dinamakan sebagai Young Southeast Asia Leadership Initiative ataupun singkatannya YSEALI. Dan di dalam YSEALI ini terdapat dua program. Satu ialah fellow akademik dan satu lagi ialah fellow profesional. Dan bagi mahasiswa-mahasiswa yang berminat untuk mengikuti program ini, boleh memohon. Setiap tahun dibuka sebanyak 2 kali, dan cara memohon itu boleh pergi ke laman web YSEALI lah. Boleh Google dan juga type YSEALI, dia akan keluarlah website dia. Dan academic fellow ni bagi mahasiswa yang terpilih, dia akan ditempatkan di universiti-universiti di Amerika Syarikat selama lebih kurang 6 minggu, dan dalam 6 minggu tersebut ada
terdapat pelbagai program dan aktiviti yang telah disusun oleh pihak kerajaan US, dan antaranya ialah fellow-fellow ni mendapat peluang untuk membuat presentation berkaitan dengan negara Malaysia, dan presentation ini dibuat kepada mahasiswa dan ahli-ahli fakulti daripada universiti yang ditempatkan. Selain daripada itu, ada juga lawatan-lawatan ke corporation, syarikat-syarikat di US untuk memberi sedikit exposure dan sedikit pengalaman berkenaan dengan bagaimana suasana kerja di Amerika, dan ada juga aktiviti-aktiviti sampingan seperti aktiviti pertukaran budaya dan networking juga bersama dengan fellow-fellow akademik yang terpilih daripada negara-negara lain. Jadi setiap tahun kerajaan Amerika memilih lebih kurang 800 peserta untuk satu-satu intake. Jadi bagi mereka yang berminat, saya syorkan boleh memohon untuk menjadi fellow akademik di bawah YCLI. Selain daripada itu, kerajaan US juga ada menawarkan program bagi mereka yang sudah tamat belajar, boleh memohon untuk kata satu scholarship yang dipanggil sebagai Fulbright, dan ada bawah Fulbright ada dua. Yang satu yang bersesuaian dengan fresh graduate ialah program Fulbright untuk master's degree lah, tapi yang tu lebih kepada untuk mereka yang nak sambung belajar. Jadi setelah beberapa tahun, kalau dah ada pengalaman kerja 3 tahun ke 4 tahun, boleh memohon satu lagi dipanggil fellowship di bawah Fulbright, lebih kurang juga dengan YCLI, tapi lebih panjang sikit lah dia punya tempoh, mungkin antara 6 minggu, 3 bulan hingga ke setahun. Dan Fulbright akan menempatkan calon-calon yang bersesuaian untuk bekerja di dalam mana-mana jabatan kerajaan ataupun di mana-mana syarikat di Amerika. Jadi itu adalah satu peluang. Kalau kita kata tak ada resource, kita mungkin tak ada peluang, jadi ini antara contoh-contoh program yang kita tak payah keluar duit 1 sen. Tapi kita perlu pastikanlah dalam kita punya resume itu cukup kuat lah supaya kita dapat terpilih untuk menjadi fellow akademik. Selain daripada itu, kalau mereka yang berminat boleh juga tengok laman web Asia Foundation. Di bawah Asia Foundation ni juga ada program yang lebih kurang sama dengan program YCLI. Objektifnya sama, dia punya kaedah pun samalah, nak mengantarabangsakan diri itu melalui program-program penempatan di sama ada di Institut Pengajian Tinggi ataupun di mana-mana syarikat. Jadi kalau Google Asia Foundation akan jumpa website. Jadi dia punya intake dia, kalau tidak silap saya, setahun sekali. Dan bolehlah mereka yang berminat tu cuba mengambil peluang yang ada lah. Kalau nak tanya kepada saya, boleh tak kalau saya sekarang tahun akhir, saya nak cuba memohon lah dengan program YCLI sebagai fellow akademik. Tapi masalahnya saya masih belajar, ada semester yang masih berbaki untuk tamat pengajian. Tak ada masalah sebenarnya kalau mereka yang sanggup ambil cuti semester ataupun semester break untuk mengikuti program ni, ia sangat-sangat berbaloi. Walaupun tangguhlah 1 semester untuk mengikuti program ini, saya rasa pulangan dia adalah cukup besar. Dan saya kira saya tidak pasti sama ada konsep gap year ataupun tidak pada mahasiswa pada hari ini, sebab pada zaman saya dulu memang konsep ni tak ada. Tapi saya pernah terlihat dah di dalam plan pengajian tinggi ada disebut berkenaan dengan istilah gap year. Jadi gap year ni sebelum kita tamat pengajian, kita boleh mengambil peluang untuk mengikuti kursus atau program pendek untuk meningkatkan employability lah.
Jadi kalau ada tu cuba ambil peluang, dan jangan rasa rugi sebab satu semester itu ialah satu investment yang cukup besar untuk melangkah ke alam pekerjaan yang barulah nanti. Saudara Hakimi, kalau boleh saya nak share satu gambar yang saya rasa cukup bermakna untuk saya sebagai rakyat Malaysia lah. Saya cuba gunakan apa kata butang share di sini. Okey. Boleh nampak ke gambar? Okey. Ya, boleh nampak. Okey. Kalau tengok saya yang berbaju Melayu dekat situ, saya dikelilingi oleh rakan-rakan saya daripada Ukraine, daripada Singapura dan negara lain. Dan sebenarnya saya diperkenalkan oleh bos saya pada masa itu, Senator Benjamin Allen, kepada ahli-ahli politik, ahli-ahli senat di kerajaan negeri California. Jadi ini gambar tahun 2016, dan pada masa itu saya rasa amat bertuah kerana dipilih dan diperkenalkan, dan saya ambil peluang lah untuk berbaju Melayu walaupun saya dinasihatkan untuk memakai coat dan blazer, tapi saya beritahu saya nak tunjulkan budaya saya nak tunjulkan berkaitan dengan budaya Malaysia lah, baju Melayu bersongkok sebagainya. Jadi saya ada terima soalan-soalan daripada ahli senat berkaitan dengan baju tradisional. Jadi sikit sebanyak saya boleh bercerita lah tentang itu. Dan pengalaman ni saya kira cukup manis sebab saya merupakan rakyat Malaysia yang pertama diperkenalkan atau dipertontonkan kepada ahli Dewan Senat pada masa itu, dan saya kira saya harapkan lebih ramai rakyat Malaysia khususnya daripada UNIZA lah dapat ataupun berpeluang untuk merasai pengalaman yang sebegini. Okey. Tadi kita dah ni Abang ni pun dah kongsi kan. Dia bukan tak kongsi, dia tunjuk sekali dia gambar dekat dalam kelompok-kelompok California State Senate adalah satu orang rakyat Malaysia. Bukan setakat rakyat Malaysia, dia tonjolkan budaya Melayu kita. Okey. Jadi abang ni pun dah jelaskan kat kita yang mana peluang-peluang yang ada tu saya terbuka. Kita je nak atau tak nak. Betul tak abang ni? Ya, betul. Okey. Jadi seterusnya, sebagai alumni UNIZA, apakah yang Abang Hanif sendiri suka mengenai UNIZA? Okey, apakah pesanan kepada mahasiswa yang ingin menceburi bidang antarabangsa ni? Okey, ada dua soalan dekat situ Hakimi. Satu, pengalaman di UNIZA. Bagi adik-adik saya di UNIZA, saya dahulu merupakan ahli majlis perkuan pelajar tahun 2005, 2006 dan 2007. Dan saya membina semula keyakinan diri saya selepas saya orang kata jatuh di Universiti Malaya. Saya bangkit balik. Semester pertama saya dapat 4.0. Jadi masa tu memang kata semangat berkobar-kobar lah untuk mengubah diri, dan selepas daripada tamat pengajian tahun pertama tu, saya rasa saya perlu cabar diri saya. Jadi saya rasakan bagi nak mencabar diri itu saya perlu mengambil peranan baru dalam kampus. Jadi bukan sekadar belajar saja, tetapi saya perlu mengambil peranan baru. Dan saya masa tu oleh kerana minat dalam bidang kepimpinan, jadi saya masuklah bertanding dalam majlis perwakilan pelajar. Seperti mana saudara Hakimi, saya pun dulu menang tanpa bertanding tahun 2006, 2007, dan
tahun yang kedua itu saya dipilih di kalangan rakan-rakan saya yang menjadi Presiden MPP di universiti lain, menjadi pengerusi Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan. Dan apa yang penting ialah bila kita position dan diri kita itu, perkara pertama yang saya fikirkan masa itulah bagaimana saya boleh bawa suara mahasiswa sama ada di peringkat UNIZA, di kalangan pentadbir UNIZA, bahkan di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga peringkat nasional. Saya ingat lagi saya bersama dengan rakan-rakan MPP saya sezaman dengan saya ada hadir ke mesyuarat bersama dengan Timbalan Perdana Menteri pada masa itu. Saya bentangkan satu kertas kerja, tapi saya tak ingat dah kertas kerja berkaitan dengan apa. Tapi saya bersama rakan-rakan lain mengambil peluang untuk menyuarakan isu-isu berkaitan dengan kebajikan mahasiswa dan sebagainya. Dan antara yang saya masih ingat cadangan kami pada waktu itu ialah pengenalan kad siswa. Saya tak tahu pada hari ini masih ada lagi kad siswa atau tidak. Sebab dengan kad siswa tu kita boleh dapat diskaun nak pergi ke mana-mana kedai, restoran ataupun nak beli barang keperluan dan juga dapatkan perkhidmatan transportation dan sebagainya, ada diskaun. Saya harap masih ada lagi lah. Dan itu adalah salah satu legacy daripada batch saya. Dan saya rasa banyak lagi lah, kalau saya nak recall sekarang mungkin saya tak ingat, tapi itu adalah pengalaman manis, pengalaman yang saya kira memberi impression yang besar. Dan saya mengharapkan adik-adik mahasiswa kalau boleh turun ke lapangan. Maksud saya turun lapangan ni dedahkan diri sebanyak mungkin, ambil peranan-peranan baru yang boleh mencabar diri supaya kita dapat meningkatkan keyakinan diri, meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan kemahiran. Dan salah satu cara adalah dengan cara berpersatuan. Jadi tak semestinya kalau jadi MPP tu peluang kita cukup besar. Sebenarnya kalau kita berpersatuan dalam apa platform sekalipun, ia tetap menjadi satu ruang untuk kita mengasah bakat kepimpinan kita. Apa yang penting ialah kita terus berinteraksi dengan rakan-rakan. Kalau boleh adalah mentor yang kita boleh percaya, berkongsi. Dan biasanya mentor ni di kalangan pensyarah-pensyarah yang kita rasa boleh mengambil nasihat dan belajar banyaklah berkaitan dengan kepimpinan. Saya ingat dulu mentor saya di UNIZA pada masa itu ada 2 orang 3 orang. Satu arwah Dr. Nordin Jusoh. Masa tu beliau merupakan timbalan pengarah HCP. Yang kedua ialah Ustaz Rusdi Muda. Ustaz Rusdi ni dulu banyaklah saya luangkan masa bersama dengan dia lah di pejabat HCP, dan banyak saya minta nasihat daripada dia dan tunjuk ajar. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada dia. Yang ketiga ialah Cik Muzaffar Ahmad Din. Cik Muzaffar pun kata saya suka dengan beliau ni. Beliau sangat open, sangat down to earth dengan student. Jadi tak rasalah ada gap antara pegawai universiti dengan pelajar. Jadi saya suka dengan pegawai di HEPA pada masa itu. Banyak memberi sokongan, banyak memberi nasihat dan tunjuk ajar lah kepada saya dan juga rakan-rakan MPP yang lain. Jadi itu antara kenangan manis. Dan satu lagi Hakimi, yang saya masih ingat ialah sehingga sekarang saya dan rakan-rakan MPP saya masih lagi berhubungan dalam WhatsApp group, masih lagi berjumpa. Kalau ada peluang jumpa di Putrajaya dan sebagainya, kita masih lagi bertanya khabar. Saya ingat kalau ada reunion sekali dua kita bawa keluarga dan anak-anak, so kita boleh tengok perkembangan terkini berkaitan dengan rakan-rakan kita. Dan saya kira ukhuwah itu cukup manis. Oleh kerana kita berpersatuan suatu universiti ini, macam-macam pengalaman pahit dan manis dilalui bersama. Dan itulah yang mengingatkan diri kita balik sejauh mana kita dah terbang, sejauh mana kita dah panjat, sejauh mana kita dah mengorak langkah, membina kejayaan diri. Tapi kita mesti ingat balik daripada mana asal usul kita, siapa yang mengajar kita. Kerana itulah
daripada situlah kita mengenal siapa diri kita, dan apa kata kita akan menjadi lebih humble untuk terus berkata membina kerjaya yang lebih besar di masa hadapan lah. Itu saya ringkas, Saudara Hakimi. Okey. Jadi Abang Hanif pun dah bagi tahu yang di mana untuk kita mengantarabangsakan diri, untuk kita terus ke depan, kita semestinya berada di platform yang paling tinggi. Contoh kalau di peringkat universiti adalah di Majlis Perwakilan Pelajar lah yang paling tinggi. Kita tak semestinya jadi MVP. Kita boleh di mana-mana pun persatuan atau organisasi, kita boleh menunjukkan diri. Betul kan Abang Hanif? Dan Abang Hanif pun ada bagi tahu lah mengenai dia punya sahabat-sahabat seperjuangan dalam Majlis Perwakilan Pelajar. Apa orang kata ukhuwah fillah, yang mana persahabatan tu kekal, bukan sekadar sekerat jalan, kekal sampai kini, sampai dia boleh berjumpa, bawa keluarga, ada reunion. Okey, jadi Abang Hanif, saya ada satu soalan kepada Abang Hanif, di mana ini merupakan soalan terakhir. Apakah dorongan dan semangat yang menyebabkan Abang Hanif ingin terus ke depan dan ke depan lagi? Boleh kongsikan kepada rakan adik-adik mahasiswa. Okey. Bila bercakap tentang dorongan dan semangat, yang pertama ialah anak-anak sebab anak-anak mengingatkan diri kita betapa kita perlu kuatkan diri untuk terus ke depan walau apa pun cabaran yang kita lalui. Yang selain pada anak-anak, sudah tentulah apa kata bersama isteri tercinta dan juga kedua ibu bapa, keluarga ni kata is a very important support system. Saya macam saya ceritakan tadi, suatu di UM dulu saya jatuh, tapi antara yang kata meningkatkan balik semangat saya untuk belajar daripada kesilapan ialah sokongan daripada ibu dan ayah saya sendiri. Selain daripada itu, saya ingat itu adalah dorongan dalaman. Dari segi dorongan luar, mungkinlah kita boleh tengok dari segi apa kata tu, bagaimana kita benchmark dengan orang lain, sama ada di dalam atau di luar negara. Saya ada satu ketika bila saya tengok kata seorang pemimpin muda yang kata sangat talented berada di dalam pentas bercakap dalam arena antarabangsa, itu membuatkan saya berkata sangat-sangat cemburu, sebab saya rasakan saya mahu menjadi seperti orang itu. Jadi sikap cemburu secara positif, bukan secara negatif. Sikap cemburu secara positif itu boleh mencetuskan motivasi untuk kita mengubah diri dan kita fikirkan bagaimana kita nak jadi seperti orang itu. Dan sudah tentulah dorongan semangat juga datang daripada mentor-mentor. Tak semestinya ada seorang dua mentor, boleh jadi pelbagai mentor. Mentor kepimpinan pun boleh, mentor dalam akademik pun boleh, mentor dalam apa kata apa jua minat yang kita ada. Sebab apa kata guidance tu adalah penting. Saya rasa mahasiswa boleh juga ambil manfaat daripada pengalaman yang dimiliki oleh alumni Uniza yang berjaya. Saya rasa ramai lagi di luar sana yang apa kata boleh memberikan mentorship ataupun guidance kepada pelajar, sebab apa kata pelajar ni mempunyai pelbagai minat dan sudah tentu dia mahu mencari apa kata tu seseorang yang boleh membimbing mengikut pada minat yang ingin diceburi. Ada salah satu rakan saya, dia sangat minat dengan politik, dan apa kata oleh kerana pelibatan dia dalam Majlis Perwakilan Pelajar, beliau dapat bimbingan terus daripada kata seorang ahli politik lah, seorang ahli parlimen. Dan sewaktu dia belajar pun sebenarnya dia cuba untuk apa kata mengikuti perkembangan apa kata ahli parlimen tersebut. Dan sebaik saja tamat pengajian,
dia terus dia ambil bekerja dengan ahli parlimen tersebut dan sehingga sekarang lah membina kerjaya dan politik. Dan kalau ada ruang-ruang mungkin alumni UNIZA yang berjaya mungkin boleh mengambil mahasiswa UNIZA untuk membuat internship di pejabat sama ada di kerajaan ataupun di swasta. Jadi kita cuba memanfaatkan networking tersebut antara alumni UNIZA dan juga mahasiswa UNIZA. Cara macam mana tu mungkinlah pusat alumni boleh fikirkan satu kaedah, satu cara yang membolehkan networking ni di capitalize dengan sebaik mungkin. Saya percaya alumni UNIZA ramai yang ada yang di kalangan alumni UNIZA yang merupakan ahli perniagaan yang berjaya. Ada yang di kalangan alumni UNIZA menjadi pegawai tadbir diplomatik yang memegang jawatan JUSA dan sebagainya. Ada juga alumni UNIZA yang menceburi dalam bidang politik. Jadi saya percaya networking sebegini ini dapat diambil manfaat dan ruang ini mampu memberi semangat dan dorongan kepada pelajar-pelajar UNIZA khususnya untuk mengorak langkah dan berjaya. Sebab kalau kita tidak ada satu seseorang yang telah berjaya di luar sana, bagaimana kita nak membina hook itu ataupun networking itu dan yalah seperti mana saya katakan tadi, mengambil manfaat supaya pelajar UNIZA dapat meningkatkan employability lah. Jadi itu secara ringkas lah kalau saya nak ceritakan berkaitan dari mana dorongan dan semangat tu boleh datang. Okey. Jadi seperti apa yang Abang kata, dorongan dan semangat beliau datangnya daripada keluarga, daripada anak-anak, isteri dan juga ibu bapa. Okey, jadi saya sendiri pun lepas dengar penjelasan, lepas dengar latar belakang, lepas dapat tahu latar belakang Abang Hanif sendiri, saya dah mengidolakan Abang Hanif sendiri. Kerana sebab kalau Abang Hanif mampu membina nama di Persada Antarabangsa, kami juga boleh. Jadi Abang Hanif telah membuktikan bahawa rakyat Malaysia bukan sekadar meletakkan nama dia di peringkat dalam negara, tapi boleh hingga ke luar negara. Abang Hanif dah buktikan dan kami akan sambung Abang Hanif punya perjuangan tu. Kami juga akan mengorak nama. Kita akan mengukir nama di Persada Antarabangsa. Okay, jadi Abang Hanif, terima kasih saya ucapkan pada Abang Hanif kerana sudi berkongsi pengalaman dan perkongsian-perkongsian mengenai pengantarbangsaan. Jadi kita punya inspirational talk ni mungkin akan tamat di sini. Okay, jadi itu membuatkan mungkin kami akan rasa sedih sebab banyak lagi yang kami nak congkel, banyak lagi yang kami nak tahu daripada Abang Hanif. Okay. Jadi terima kasih kepada Abang Hanif, saya ucapkan. Okey, Hakimi, saya juga nak ucapkan terima kasih kepada pihak Pusat Alumni UNIZA, khususnya Ustaz Syed Azmi kerana berjaya jumpa saya akhirnya. Dan saya juga terima kasih kepada saudara Hakimi dan juga Puan Zauriah dan juga pihak teknikal UNIZA kerana kita dapat adakan sesi perkongsian yang saya kira cukup penting untuk mahasiswa UNIZA belajar dan mengambil manfaat daripada cabaran, peluang dan apa jua yang anda pelajari. Jadi saya doakan kepada semua mahasiswa UNIZA teruskan berjuang, teruskan mencipta kecemerlangan dalam bidang akademik dan insya-Allah selepas ini dalam bidang kerjaya masing-masing. InsyaAllah, amin, insyaAllah. Okey, jadi kita akan berakhir di sini cerita kita pada pagi ini. Okey, jadi pada rakan mahasiswa, jangan luntur semangat, jangan patah semangat kalau kita jatuh. Sebab kita dah dengar kisah orang jatuh, yang kita lihat bagaimana dia bangkit dan bangun dan mungkin nama di Persada dunia. Okey.
Jadi sampai di sini saja kita punya inspirational talk. Semoga talk kita ni dapat memberi semangat dan dorongan yang lebih kuat untuk kita terus melangkah ke depan, terus mengorak kejayaan. Okay. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.